Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilema bangsa Melayu. Kejatuhan politik dan bangsa Melayu. Kini bangsa Melayu dalam dilema untuk memilih siapakah pemimpin yang benar-benar jujur, amanah dan bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Jika tersalah pilih, keadaan tidak akan berubah. Bapa borek, anaknya rintik. Saya akan memperkatakan ideologi liberal yang bermaksud kebebasan, iaitu bebas dari diperbudakkan. Ideologi yang mendasar kepada kebebasan dan persamaan hak menjadi teras utama politik dan perjuangan. Ideologi awal liberal mula diperkenalkan oleh John Locke di Perancis pada tahun 1789. Ideologi ini menerapkan keperluan kehidupan, kebebasan dan hak milik individu. Ia membenarkan kebebasan diri individu seluas-luasnya, penghapusan hak-hak istimewa raja dan menolak pengakuan gereja sebagai pemegang kekuasaan Tuhan. Awal penciptaannya adalah bagi menunjukkan penentangan terhadap pemerintahan monarki, status berasaskan keturunan dan institusi, kezaliman dan penindasan, sebagaimana kita lihat kezaliman dalam filem-filem klasik barat seperti Gladiator, Hercules dan lain-lain. Ideologi liberal mendasar kepada sistem demokrasi, ketelusan sistem pemerintahan, mewujudkan masyarakat serta individu yang bebas berfikir dan bersuara. Rakyat mempunyai hak sama rata di bawah undang-undang, mendaulatkan undang-undang, melaksanakan ekonomi perdagangan bebas, pengundian yang adil dan terbuka, agama tidak mencampuri urusan dunia dan urusan dunia tidak mencampuri urusan agama. Menekankan kesamaan hak rakyat dalam memiliki keperluan kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, mengikut kemampuan individu. Dan tidak ada diskriminasi dalam semua perkara. Pemerintah tidak boleh bertindak sesuka hati, tetapi berdasar kepada kehendak majoriti rakyat. Undang-undang dilaksanakan penuh amanah, jujur dan telus. Bermula di akhir kurun ke-18, hampir semua negara maju di dunia melaksanakan pentadbiran negara berasaskan ideologi liberal. Ideologi liberal mengikut budaya dan suasana dalam sebuah negara dilaksanakan supaya tidak berlaku penentangan terhadap dasar pemerintah. Negara awal mempraktik sistem liberal moden adalah
Amerika Syarikat yang didirikan atas prinsip setiap manusia dicipta sama taraf. Manusia dikurnia Tuhan hak-hak yang tidak boleh dinafikan, iaitu kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Dan kerajaan melindungi semua hak-hak dan kebebasan ini. Hari ini, kita tidak lihat negara pengamal ideologi liberal seperti Amerika Syarikat, Australia, Jerman, Inggris, Perancis dan Jepun menjadi sebuah negara miskin, mundur dan menghadapi masalah rakyat yang berpecah belah. Malah, negara-negara ini telah menjadi negara termaju dan disegani di persada dunia hasil dari ketelusan pemerintahan. Cuba kita renung dan fikirkan. Hingga kini telah ramai rakyat Amerika dan negara liberal Eropah lain memeluk agama Islam, termasuk padri-padri utama mereka. Inilah antara contoh kebebasan yang dilindungi, dan Amerika Syarikat dikatakan negara paling telus melaksana ideologi liberal. Kejatuhan akidah sebenarnya terletak pada diri individu sendiri. Contoh awal yang kita ketahui adalah Bilal bin Rabah al-Habashi yang dipanggil Abu Abdillah, yang digelar Muazzin al-Rasul di zaman Rasulullah. Syekh Sulaiman Al-Khirashi menulis bahawa liberal adalah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Individu bebas untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan kerajaan. Kerajaan melindungi hak dan kebebasan rakyat. Bangsa Melayu telah diberi hak dan keistimewaan sejak sebelum merdeka lagi. Tetapi, apakah sebenarnya kegunaan hak dan keistimewaan apabila hak dan keistimewaan itu dimonopoli, diutamakan kepada individu tertentu dan kroni-kroni sahaja, sedangkan rakyat biasa dianaktirikan? Contohnya, jika rakyat biasa memohon tanah, tidak sampai 1 hektar pun dipendam hingga bertahun, yang akhirnya tidak diluluskan. Tetapi, jika individu atau syarikat kroni memohon lebih dari 100 hektar, akan diluluskan begitu cepat sekali. Siapakah sebenarnya yang memperoleh hak dan keistimewaan ini? Apa yang kita lihat ialah mempertahankan hak dan keistimewaan selama ini ialah seolah-olah mempertahankan perbuatan penyalahgunaan kuasa, kewujudan kroni, penyelewengan, tidak amanah dan rasuah yang berlaku dan pasti akan terus berlaku selagi kalangan pemimpin dipilih tidak mempunyai jiwa membenteras perbuatan keji itu. Hari ini kita lihat
terdapat luahan pemimpin yang memperjuangkan kesamaan hak bagi semua bangsa dan rakyat, menyuarakan ketelusan, membenteras penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, kroni dan rasuah. Penonjolan pemimpin sebegini sememangnya tidak disenangi oleh sesiapa sahaja yang mementingkan diri. Kita perlu faham bahawa suatu ideologi atau falsafah adalah sebuah nukilan hati, tulisan berhubung dengan sesuatu perkara atau keadaan, menggambarkan perasaan bagi dijadikan landasan. Ia bukanlah suatu undang-undang atau peraturan. Jika fahaman liberal dijadikan asas pemerintahan, maka akan hilanglah semua hak dan keistimewaan sesiapa sahaja, kerana dasar utama liberal adalah kesamaan hak dan kebebasan menyeluruh dalam kehidupan. Bangsa Melayu akan duduk dan berdiri seiring dengan bangsa lain. Saudara-saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang budiman, jika disebut keruntuhan akhlak, moral dan akidah bangsa Melayu hari ini, kita perlu melihat apa yang menjadi amalan bangsa Melayu yang diamanahkan oleh rakyat dan kerajaan di semua peringkat, agensi dan kedudukan. Cuba kita renung dan fikirkan. Apakah mereka memandang firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu lantunan kosong? Allah telah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal ayat 27 pula, firman Allah bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Hadis juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi SAW bersabda, laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Saudara-saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang dihormati, sebenarnya amanat rukun negara yang dibentuk oleh Gerakan Negara pada 31 Ogos 1970, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969, cukup lengkap. Tetapi apakan daya, ia kini hanya dijadikan bacaan. Maksud tersirat padanya tidak diamanahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.